Saya ingat lagi malam saya lepas mengucap tu, hati saya tak tahu saya, ya Allah, memang syukur-syukur sangat. Memang saya rasa ketenangan tu lain. Insan kerdil ini dilahirkan dengan nama Liao Yung Fung. Setelah mendapat keimanan dan memeluk Islam, kini nama Islamnya Syafiq Rafiqin Liao. Dilahirkan 3 Disember 1976, Syafiq dibesarkan dalam keluarga yang sederhana di balik Pulau Pinang. Mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Cina Sacred Heart, pelbagai memori zaman persekolahan Syafiq sentiasa terpahat dalam sanubari. Setelah melangkah ke alam remaja, bermulalah episod kehidupannya yang penuh dugaan dan cabaran. Lamanya Bandar Metropolitan Pulau Pinang menjadi saksi perjalanan sosial Syafiq. Kisah silam itu terakam selepas dia mula melangkah di dunia pekerjaan. Mula saya ingat lagi, kalau tak silap, pada tahun 96, penghujung 96, selepas saya habis ambil pengajian diploma komputer programming, tapi tak sempurna. Saya hanya dapat sertifikat sajalah, CJ saja. Jadi saya mula kerja. Apabila saya mula kerja tu, saya banyak terlibat dengan night club. Dimulalah situ saya mula minum dengan memang tiap-tiap Sabtu lah. Public holiday eve mesti keluar tempat sebegitu. Kalau kawan-kawan nak datang cari rumah, tak payahlah, carilah mana-mana and carilah kat night spot. Itu memang tempat saya dulu. Jadi di situ saya mula dah makin seronok dengan keadaan macam ni. Jadi bila seminggu sekali, memang kalau tak keluar bukan saya, selain saya sakit. Jadi itulah hidup saya. Jadi saya pengisian saya selama 10 tahun lah sebegitu. Apabila jiwa sudah dikelilingi dengan kemewahan, Syafiq mula lupa diri. Nafsu menguasai diri dan dia mula berjinak-jinak dengan dadah durjana. Syafiq berubah menjadi insan yang gemar kepada hiburan dan hidup tidak ada arah tujuan. Saya ingat lagi sampai satu tahap apabila saya rasa saya dah cukup pandai lah boleh bawa duit balik. Saya sampai mak bapak saya tegur, saya tak boleh terima. Saya tengking balik dia orang. Saya tak tahu waktu tu macam mana perasaan dia orang. Dalam masa tempoh tu, saya juga terlibat dengan dadah. Saya terlibat dengan dadah syabu. Jadi fikiran tu memang bukan macam orang biasa lah. Kadang-kadang kita dalam keadaan hayal, kadang-kadang kita dalam keadaan ketagih. And walaupun chemical drug ni memanglah orang kata senang nak buang, tapi sebab kadang-kadang nafsu kita yang mengawal kita kan. Jadi saya sampai satu tahap tu, saya dengan mak bapak saya, boleh kata saya kadang-kadang, walaupun saya duduk di kawasan Pulau Pinang, saya dekat je rumah saya dengan tempat saya sewa tu, saya sampai 4 bulan saya tak balik. Saya tak telefon dia orang langsung. Saya rasa saya tak boleh terima dia orang. Tambah lagi saya boleh maki hamun kepada mak bapak saya. Saya pun tak tahu kenapa jadi macam tu. Syafiq tidak pernah berasa puas dengan apa yang dimiliki. Lantas kemewahan yang dikecapi tidak bertahan lama. Satu ketika dia mengalami masalah kewangan. Syafiq yang tidak tahan dengan ketagihan dan ketika itu tiada pegangan agama, cuba membunuh diri. Allah Maha Pencipta lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Peluang yang diberikan Yang Maha Esa untuk hidup sekali lagi membuat dia berfikir apa sebenarnya yang tidak kena pada dirinya. Ada satu hari tu, saya dah kira
dah edited sangat. So kita tengok sisi kita, ramai kan kadang-kadang orang yang tertagih dengan dadah ni. Macam mana? Pada penghujungnya dia tak dapat apa. Dia hanya rosak diri dia kan. Itulah yang bagi saya, macam mana boleh terlintas dalam hati saya, sampai bila saya nak jadi macam tu. Antaranya lagi satu ialah saya terfikir, mana anak manja mak ayah saya yang dulu. Sebab saya memang cukup manja dengan mak saya kan. Walaupun kita dah besar panjang, saya tak tahu macam mana bila saya sehari rasa tak tengok muka mak tu macam. Di situ saya terlintas, mana anak mak ayah dulu. Ke mana hilang. Di situlah saya terasa saya ni mungkin sebab tak ada agama. Jadi hidup saya ikut suka saya lah. Jadi yang penting orang tak kacau saya. Kan? Saya nak buat apa, saya punya suka. Awak jangan kacau hidup saya tak kacau hidup awak. Itu sebagai orang yang tak ada pegangan, yang boleh dikatakan dalam dunia dia bagi dunia saya tak ada Tuhan. Saya tak boleh terima kadang-kadang bila orang cerita pasal agama kan. Tapi satu hari itu saya terlintas sebegitu. Syafiq antara insan terpilih untuk menerima hidayah Islam. Peristiwa tsunami di Pulau Pinang pada 2004 menyebabkan hatinya terdetik bahawa Tuhan itu wujud. Dia yang dulunya tiada pegangan agama mula terpikat dengan Islam. Tiba-tiba masa mana dia datang pun Pak Su tak tahu, kami tak tahu kan. Di dapur apa itu. Assalamualaikum. Habis tu tengok-tengok, hai. Keramahan Syafiq dengan masyarakat sekeliling tanpa mengira bangsa tidak dapat disangkal. Suhana Adnan dianggap sebagai kakak, mengenali Syafiq lebih 14 tahun. Ibu kepada dua cahaya mata ini sentiasa memberi galakan kepada Syafiq, khususnya yang berkaitan dengan akhlak, akidah dan pegangan agama Islam. Bila dia cakap nak masuk Islam, maka cakap nak masuk buat yang terbaiklah untuk tu. Dan sokongan yang bagi dia macam selama ni sebelum dia masuk Islam, dan bila dia masuk Islam dia ke rumah akak, dan kita support sokongan moral dengan dia dengan sampai sekarang lah. 27 Ramadan 1427 Hijrah bersamaan 20 Oktober 2006 mencatat sejarah apabila hatinya merasai ketenangan selepas tidak keruan sekian lama. Dengan izin Allah, Syafiq memeluk agama Islam dan mengucap kalimah syahadah di Masjid Batu 14 Batu Kurau bersaksikan Ustaz Tajuddin Mat Jali. Antaranya saya ingat lagi malam saya lepas mengucap tu, hati saya tak tahu saya, ya Allah, memang syukur-syukur sangat. Memang saya rasa ketenangan tu lain. Saya tak nak cerita dengan guna perkataan tu, saya mungkin, tapi saat-saat tu lepas saya nak mengucap tu, saya dah rasa kononnya sebab saya tunggu lama. Saya ambil masa setahun lebih. Adnan Cik Hin dan Endon Idris, ibu bapa kepada Suhana, menetap di Kampung Perak Bawah Gunung, Batu Kurau. Mesra dengan panggilan Pak Su dan Mak Su, menganggap Syafiq seperti anak mereka. Bagi mereka, ia satu berita gembira tatkala Syafiq melawat mereka selepas memeluk Islam. Macam besok nak raya, petang ini lebih kurang pukul 4 je. Pukul 4 petang. Jadi Pak Su duk tolong Mak Su di dapur. Tolong potong daging semua. Tiba-tiba masa mana dia datang pun Pak Su tak tahu, kami tak tahu kan. Duk di dapur apa itu. Assalamualaikum. Habis tu tengok-tengok, hai. Tengok dia biar putih dengan kain. Hai, Pak Su terkejut lah kan. Terkejut lah juga. Lama-lama tanya dia, bila lagi? Baru 2 minggu kata dia. Di mana? Dia kata di Batu 14.
Habis tu sekarang duduk di mana? Dia kata duduk di Subaniah, Sekolah Subaniah Batu Kurau. Saya agak dia sebagai anak sudah sejak dia datang, sebelum dia masuk Islam pun dia banyak kali datang kan. Dan dia masuk Islam ni, Mak Su lagi sayang kat dia lah. Mak Su lah bagi dorongan kat dia banyak. Dia belajar Yasin. Syafiq mengambil keputusan untuk mendalami Islam di Pusat Bimbingan Saudara Baru, PUSBA, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Kedah Darul Aman. PUSBA menempatkan golongan mu'alaf yang ingin mempelajari agama Islam. Ustaz Ramli Abdullah mengajar di PUSBA lebih 12 tahun. Dia juga seorang mu'alaf antara ustaz yang memberi didikan fiqh kepada Syafiq. Atas dorongan dan didikan pengajar di sana membuatkan Syafiq mudah memahami dan mempraktikkan agama Islam. Cara kita mendidik ni ialah seperti mana orang ramai juga yang lain-lain pelajar. Pertama dia kena masuk kelas, yang kedua kita beri 3 pendekatan. Yang pertama kita suruh dia buat dulu. Sama ada semayang kita tengok dia buat. Lepas tu yang kedua kita memperbaiki apa yang kurang. Yang ketiga kita suruh dia sendiri tanya apa yang dia perlu kena tanya. Jadi 3 kaedah ni untuk nak membantu membina kepahaman yang diterima, cuma kita nak bagi tambah nilai supaya lebih kemas. Antara bezanya hidup tu menjadi lebih tenang. Memang tak tahu, Masya Allah. Saya nak kata memang tenang lah, sebab antaranya ialah kita lihat waktu solat. Allah susunkan waktu solat kepada kita sehari 5 kali. Dengan sebelum ni, saya tak ada apa-apa kamu. Jadi bila saya nak buat sesuatu pun, saya ikut suka je. Walaupun kadang-kadang saya kerja, saya ikut sukedan saya. Jadual ikut saya. Kan? Saya jadi macam tak ada tanggungjawab. Tapi bila dah Islam ni, antaranya ialah pegang kepada ketepatan waktu. Tengok bila solat, setiap waktu tu dia susun punya cantik lah. Allah susun dah punya cantik dah 5 waktu. Jadi di situ saya berubah diri saya supaya menepati waktu, dan saya nampak bezanya ialah antara yang paling besar ialah ketenangan jiwa. Sebelum ni memang saya tak dapat, sebab saya pengisian saya sebelum Islam hanya dengan night club, minum, mabuk, hayal. Tapi selepas itu jiwa kita kosong balik, kan? Kita buat balik, tapi badan je yang rosak. Apa kebaikan saya dapat? Saya tak tahu. Tapi lepas Islam tu saya dapat, antaranya ialah waktu solat tu melatih saya. Puasa tu banyak melatih saya untuk menjadi orang yang sabar. Abdul Aziz dan isterinya Nur Azlizan mengenali Syafiq lebih dari 14 tahun. Pasangan yang berkhidmat sebagai polis di bahagian narkotik IPD Balik Pulau mengakui perbezaan Syafiq ke arah lebih baik selepas memeluk Islam. Banyak perubahan yang saya nampak selepas dia berhijrah ni. Dia dah berjalan yang betul lah. Banyak berjalan yang betul. Apa yang saya kenal dengan dia dulu ni, dia memang tak macam orang lah kan. Dia ni macam-macam benda lah dia buat. Yang salah ke, yang tak salah ke, yang betul ke, betul tak betul, semua dia buat. Harapan saya pada Syafiq selepas dia masuk ke Islam, saya harap dia takkan berganjak lagi lah daripada Islam. Itu jalan yang paling tepat lah dia pilih. Yang saya perasan Syafiq ni dia rajin lah. Dia rajin, dia tak malu tanya dengan orang. Mana-mana persyarah yang dia jumpa pun dia mudah mesra dengan orang. Syafiq tekad dan sentiasa berdoa agar dipermudahkan untuk menyambung pelajaran dalam bidang agama. Muhammad Tuah Ismail, Imam Masjid An-Nur Titi Teras, Balik Pulau, prihatin dengan kesungguhan Syafiq. Imam berumur 46 tahun ini membantu mendapatkan dana untuk menaja yuran awal permulaan Syafiq belajar di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Artinya bersama untuk mahu bahawa Syafiq ini
masuk ke kuis dan melanjutkan pelajaran, dan harapan supaya ilmu yang dia dapat melalui pelajaran dakwah ni supaya dapat menarik mereka yang lain bersama di dalam, insya-Allah, yang tersebut sebagai ad-din, iaitu agama Islam itu sendiri sebagai agama yang sebenar di dunia dan di akhirat. Doa Syafiq dimakbulkan Allah untuk terus melanjutkan pelajaran. Di kuis, dia melanjutkan pelajaran dalam diploma dakwah dan pengurusan. Syafiq bercita-cita ingin meneruskan dakwah kepada masyarakat. Zurina Abdullah antara pensyarah yang rapat dengan Syafiq di kuis. Pensyarah bahasa kebangsaan ini sentiasa meniup semangat kepada Syafiq apabila berkongsi kisah silam dengannya. Dia turut kagum dengan sikap Syafiq yang mudah bertanya dan tidak malu demi untuk memperbaiki pelajarannya. Okey, saya mengenali Syafiq ni bermula daripada SEM 1 sebenarnya, sebab saya mengambil alih kelas dia diploma dakwah, dan masa itu memang saya agak terkejut tengok berdepan yang dengan pertama kali dengan pelajar mualaf kan. Ada 2 orang masa tu pelajar mualaf, dia dengan Muhammad kawan dia. Tapi saya tengok walaupun dia mualaf, dari segi penguasaan bahasa Melayu dia tu memang bagus lah. Mungkin dekat Penang tu dia dah biasa kan. Dan dia tahu kelemahan dia dalam bahasa Melayu macam mana, dan dia banyak belajar lah. Yang saya perasan Syafiq ni dia rajin lah. Dia rajin, dia tak malu bertanya dengan orang. Mana-mana pensyarah yang dia jumpa pun dia mudah mesra dengan orang. Bagi saudara Islam yang baru masuk Islam, setiap hidup kita ada cabaran, ada ujian. Tapi harus kita bersabarlah. Sebab kadang-kadang bila kita tengok, kadang-kadang kita rasa cabaran, ujian kita tu berat. Tapi bila kita lihat kepada orang lain yang diuji lagi berat, kita harus bersyukur dan bertabah dan terus jalan ke hadapan. Walaupun apa yang berlaku, sebab Allah tahu tahap kita, tahap dia uji kita. Itulah cantiknya Islam. Bagi Syafiq, pengalaman lama terus dijadikan iktibar, dan dia sentiasa mendidik dirinya ke arah yang lebih baik demi agama yang menjadi pegangannya kini, keluarga dan diri sendiri.